Morning. Berapa? 35. Okey. Morning. Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Mr. Celabai. So hari ni bertarikh 17 hari bulan 3 2020, merupakan hari dalam sejarah, tercatat di sejarah negara kita, Malaysia. Tentang ini bukan yang diorang kata bukan untuk apa nama darurat. Ini bukan darurat, cuma sekatan perjalanan sahaja bagi mereka-mereka yang ada dalam Malaysia ni. Untuk di luar negara tak dibenarkan, yang masuk ke dalam negara kita pun tidak dibenarkan dalam tempoh yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan Malaysia. So hari ni kalau ikutkan daripada syarat-syarat yang dah ditentukan oleh PM malam tadi, hari ni merupakan hari terakhir lah untuk kita masuk dalam fasa sekatan perjalanan. Jadi yang mana yang bekerja diarahkan, pejabat diarahkan untuk bercuti selama bermula daripada 18 hari bulan sampai ke 31 hujung bulan ni. So hari ni hari terakhir lah. Maknanya ini bergantung pada polisi company juga. Tapi kalau ada arahan daripada kerajaan, pihak swasta terpaksa ikut juga apa syarat yang telah ditetapkan bagi mengelakkan, bagi mengurangkan dan bagi menyekat penularan COVID-19 untuk kali ini. Ini adalah untuk menyekat penularan COVID-19 dengan cara orang ramai tidak dibenarkan, tidak digalakkan dan tidak dibenarkan lah maksudnya untuk pergi ke shopping mall, tempat-tempat keramaian. Jadi ini merupakan bagi aku satu kaedah ataupun satu pendekatan yang bagus sebelum penularan ni ataupun wabak ni lebih lagi menular ke dalam negara kita. Kalau kata pesakit dah makin ramai, mungkin akan terjadi lebih lagi huru-hara, mungkin akan jadi macam-macam lagi masalah sebab orang akan terasa akan panik bila berlakunya sesuatu. Jadi bila sekatan awal ni bukan sekurang-kurangnya lah, ia memang dapat mengawal daripada peringkat awal. Ini bukan darurat. Kalau darurat, kita langsung tak dibenarkan keluar apa semua daripada rumah, cuma berkurung, perintah berkurung. Sekarang ni cuma sekatan perjalanan daripada untuk kita pergi ke tempat-tempat yang melibatkan orang yang ramai, itu saja. Tapi dari segi dari segi perniagaan ataupun keperluan harian
perdana. Masya Allah, punyalah ramai orang yang beli dalam keadaan panik. Aku tak pernah tengok rak sayur yang organik pun boleh habis kering, kosong. Beras apa semua. Tapi nasib baiklah aku dah beli daripada awal lagi. Aku beli hari Sabtu hari tu, beras, barangan tin. Dan aku pun dah bagi tahu dekat kawan-kawan yang geng-geng office, bagi tahu suruh beli awal. Sebab bukan kita nak kira panik ke apa ke, takut tak cukup. Sebab kita nak elakkan daripada panik, pembelian panik ni. Jadi memang semalam berlakunya lah pembelian panik. Diorang tak faham tentang apa dia darurat dan apa dia sekatan perjalanan yang disarankan oleh pihak kerajaan. Kalau kita baca, kita faham apa benda yang dimaksudkan, sebenarnya tak ada apa yang nak dipanikkan. Yang menyedihkan bagi aku cuma kegiatan agama lah yang aku agak sayur dan sedih. Di mana Mekah pun dah kosong dan banyaklah yang war-warkan ataupun memberi pendapat tentang mungkin itu tanda-tanda akhir zaman. Bagi aku di Malaysia, bila sekatan pada untuk sembahyang Jumaat dan kegiatan aktiviti ibadah, bukan ibadah lah, aktiviti keagamaan ni disekat, ianya sedikit menjejaskan lah situasi institusi keagamaan di negara kita. Masjid-masjid terpaksa ditutup untuk kerja-kerja cleaning. Tapi bagi aku, masjid tetap masjid. Yalah, kalau kata dah macam kes hari tu yang tabligh apa semua, majlis agama, keramaian agama apa semua. Tapi jangan kita lebih pada yang terlibatnya agama untuk agama Islam ni saja. Sama je untuk agama-agama lain pun, diorang pun ada juga berkumpul di kuil, tokong, church dan sebagainya. Tapi yang aku nampak satu lagi yang masih lagi tak ada sekatan, tak ada tindakan, tempat-tempat premis seperti pusat-pusat hiburan, disco. So dekat situ aku rasa macam tidak ada keadilan lah. Kenapa yang bab agama memanglah dah penyakit kan, tapi dengan berkumpulnya diorang di contoh di disco pun akan melibatkan ni juga di salah satu sumber penyebaran juga. Itu lagi teruk dengan diorang tengah mabuknya apa semua, bukan sedar apa benda. Sekarang ni on the way ke office di persiaran Raja Julan. So nak tengoklah apa tindakan daripada pihak company tentang saranan kerajaan malam tadi. So apakah tindakan ataupun polisi company kepada setiap pekerja yang ada di company sekarang ni, dari segi cuti, dari segi gaji, macam-macam lah. Adakah kena bekerja di rumah? Macam adik aku dah start dah malam tadi, dah pindah, dah ambil PC, bawa daripada office, bawa balik rumah. So kalau kata kita dah pegang-pegang rel besi ataupun permukaan di tempat yang kita pergi tu, balik ataupun gunakan sanitizer yang beralkohol 70% kalau tak silap aku lah. Jadi sentiasa amalkan kebersihan. Kalau tak ada sanitizer, sabun pun dah mencukupi
dengan kita membasuh tangan ataupun apa saja yang kita pegang dengan dalam masa 20 saat paling kurang atau lebih lagi bagus. So tak ada masalah, cuma kita kena jaga kebersihan. Dan bagi yang mereka yang ada macam umpama tisu yang pembunuh kuman, tisu basah yang membunuh kuman, setiap pembukaan macam kita kereta, dalam kereta ke ataupun dia dalam office kita, atas meja kita lap dulu. Kita lap terlebih dahulu sebelum kita menyentuhnya. So itu salah satu cara untuk membasmi kuman yang berlaku sekarang ni. Jadi sebenarnya itu bergantung pada diri sendiri. Aku harapkan mana yang mengenali aku sebagai Mr. Cilabai ataupun yang mana yang mengenali aku sebagai Muzaffar Shah Haji Zainal. So aku sarankan untuk korang utamakan kebersihan. Dan bagi yang rasa masih lagi nak keluar lepak-lepak apa semua, kalau boleh kurangkan. Dan bagi yang ada masih lagi hati tu nak pergi ke luar negara untuk bercuti, tolong batalkan niat tersebut. Aku syukur juga apa tindakan yang telah aku buat hari tu, iaitu tindakan untuk membatalkan perjalanan aku ke Bali pada saat-saat akhir, iaitu lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk aku ambil Grab untuk pergi ke KLIA. Bila tanya wife macam mana, dan bila hati tu dah berkata-kata was-was, so secara automatik aku akan buat tindakan untuk membatalkan apa sahaja yang telah aku plan. So kali ni insting tu kuat untuk menyatakan tidak perlu pergi, jangan ambil risiko. Betul, Alhamdulillah, dengan apa yang diambil hari tu, aku ambil tindakan tu, tindakan yang memang bukan nak kata bernas, tapi memang tindakan yang betul lah. Semua rakyat Malaysia, aku harapkan tindakan kerajaan ini yang akan diambil ini akan memberi kebaikan kepada kita terutamanya dan untuk negara. So apa arahan yang telah dan akan dibuat, aku harap korang boleh ikut dan cuba ikut sebaik mungkin bagi menyekat penularan COVID-19 untuk kali ini. Jadi bagi mereka yang masih lagi berdegil untuk pergi ke overseas dan pergi ke tempat awam, aku harapkan korang cubalah elakkan dan cubalah lembutkan hati tu untuk mengikut apa yang telah diarahkan. Sebab benda ni kalau kata menyusahkan diri korang sendiri, tak kisah. Kalau korang rasa korang nak umur pendek ke apa ke, itu terpulang kat korang, tapi jangan menyusahkan orang lain. Sekarang ni supply mask pun dah macam kurang, tapi pihak kerajaan cakap masih cukup dan akan ditambah lagi. Itu pun salah satu yang menyebabkan
panik di kalangan masyarakat. Tapi aku rasa kalau mask dah habis, aku pakai full face aku je lah, boleh. Dah sampai dataran Merdeka, lagi sampai office. So nak kata hari ni lengang, tak juga. Masih lagi orang bekerja seperti biasa. Mungkin hari ni last untuk uruskan pejabat, dan kebanyakan company pun dah mula buat menjalankan kerja, staff-staff menjalankan kerja di rumah. Company aku belum tahu lagi, tengah menunggu lagi apakah tindakan dan arahan selanjutnya, sama ada bercuti ataupun bekerja daripada rumah. Hello lah. Hello. Perangai Grab sama macam taksi juga. Okey, rasanya vlog aku sampai di sini saja, tentang hari terakhir sebelum bercuti, disebabkan COVID-19 ni. Jadi aku harapkan korang dan kita sebagai rakyat Malaysia harap bersabar dan ikut apa arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam mengurangkan dan dalam menyekat penularan COVID-19. So aku harapkan korang boleh bersabar dan jangan panik dengan apa yang situasi yang berlaku. Okey, aku harapkan vlog kali ni adalah untuk memberi nasihat kepada korang untuk tidak panik dalam situasi sekarang ni. Jadi apa tindakan kerajaan dan apa cadangan daripada pihak kerajaan, aku harap korang boleh ikut. Dan benda ni sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri dan untuk negara dalam menyekat penularan COVID-19 yang semakin meningkat statistiknya. Jadi daripada peringkat awal ni sebenarnya yang kita nak kena cegah. Jadi dengan apa yang ditindakan dan apa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, itu adalah satu tindakan yang bukan calang-calang untuk kita satu-satu negara tu buat. So aku harap korang tenang, bersabar, banyakkan doa agar semuanya dapat pulih semula seperti sedia kala, dan kita pun dalam masa sama kita dapat menjalankan hidup kita seperti biasa. So rasanya sampai di sini saja vlog aku kali ni, dan aku harapkan bagi korang yang suka channel aku, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh subscribe channel aku, dan tekan loceng notification untuk video-video yang baru, insyaAllah. Morning. Berapa? 35. Okey. So dah check temperature 35.3. Jadi alhamdulillah masih lagi dalam kesihatan yang disarankan. So okey, moga kita jumpa lagi di lain vlog dalam keadaan sekatan perjalanan. So aku harap kita akan jumpa lagi dengan konten yang lain pula, InsyaAllah. Mungkin konten di rumah aja, aku akan review something dan tengoklah macam mana. So kita jumpa lagi
di lain vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Cilabai. So, petang ni alhamdulillah selesai satu hari lagi berada di office dan menjalankan tugas. Dan esok office akan tutup. Tapi untuk polisi office aku kali ni mereka bagi bekerja di rumah. So hari ni terpaksalah bawa balik laptop. Dah save semua kerja-kerja yang ada di dalam server, di dalam desktop dan masukkan dalam server. So lepas ni online sahajalah. Jadi alhamdulillah bagi company tak ada melibatkan pemotongan gaji ataupun pemotongan cuti. Jadi bekerja secara bekerja di rumah. Dan sekiranya kalau ada perkara-perkara urgent ataupun terpaksa ada discussion, terpaksa datang office. Macam maknanya pada mode standby. Sepatutnya minggu ni ke Johor, tapi aku bos akulah decide untuk batalkan meeting ni. Dan sekiranya ada apa-apa, kita cuma melalui email ataupun conference lah. Agak lengang Kuala Lumpur hari ni. Dan jam still ada lah sebab construction. So untuk petang ni aku harapkan semuanya berjalan lancar. Dan untuk tugasan esok pun harap berjalan lancar lah. Harap tak ada lah benda-benda yang urgent. Kenapa kereta depan ni tengah lengang macam ni baru ada hal. Nak ke kiri pun. Kat sini korang boleh tengok lah berapa kosongnya KL. Mungkin dah ada company-company yang dah balik awal, dibenarkan balik awal. So sepatutnya kat sini dah jam lah. Still ada lah banyak kereta lah. Tapi untuk hari ni, pagi tadi memang banyak. So petang ni tak ada, nampaknya macam dah berkurangan. Mungkin dah balik awal ataupun ada mereka-mereka yang dah ambil cuti awal, half day ke macam mana, untuk settlekan apa yang patut sebelum esok perintah untuk sekatan perjalanan dilaksanakan. Dan aku harapkan dengan terlaksananya sekatan perjalanan ni, permasalahan global untuk apa, untuk penularan COVID-19 ni dapat dibendung dengan jayanya. Dan nasihat aku lah untuk mereka-mereka yang masih lagi berniat untuk keluar negeri apa semua ataupun bercuti di dalam negeri, aku harap korang batalkanlah niat tu. Redakan dulu keadaan. Yang mana yang nak balik kampung, balik kampung. Gunakan kenderaan sendiri, jangan gunakan pengangkutan awam. Sebab tadi pun tengok ada yang post TBS beratur ramai untuk beli tiket balik. Itu sebenarnya boleh mencetuskan lagi wabak penyakit. Kalau sekiranya yang mereka-mereka ni ada penyakit COVID-19 ni, so orang ramai berkumpul pada satu-satu masa tu dapat dikurangkan. So aku harapkan itu salah satu penyumbang lah untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk salah satu penyumbang juga sebenarnya, walaupun tak nampak secara langsung, sedikit dengan cara itu korang boleh dapat membendung penularan
Kalau korang tak ada, takut ada orang yang ada yang akan berjangkit kat korang, dan korang pula bawa balik ke kampung korang, daripada family mak bapak sihat dapat COVID-19. Office aku pagi tadi ada meeting semua HOS dan HOD tentang tindakan kerajaan untuk menangani COVID-19. So lepas dia selesai meeting, bos aku panggil semua staff untuk discuss dan bertanya sama ada perlu buat kerja di office ataupun boleh lakukan kerja di rumah. So ada dua option, tapi tak digalakkan untuk buat kerja di office lah. Jadi aku pun bagi tahu better buat di rumah, dan sistem filing apa semua masih kita boleh access server office di rumah. Jadi aku decide untuk bekerja di rumah. Bos aku pun memang cadangkan untuk bekerja di rumah, dan sekiranya ada kerja-kerja urgent barulah datang ke office. Tapi perlu memberitahu pada HR kedatangan korang bagi untuk mereka record pergerakan kita. Jadi itu option yang terakhir lah sekiranya ada kerja urgent. Sebab bidang aku ataupun company aku adalah construction, developer dan construction. So benda ni still kena berjalan. Jadi yang itu yang dimaksudkan, kena datang office kalau ada urgent work lah. So okey lah, tak ada masalah. Cuma aku terpaksa bawa balik laptop office untuk set up sekiranya ada kerja-kerja urgent. Aku mana BM ni, duduk je lah tengah. Lepas ni pun nak jadi satu je pun. Yang mes merah ni pun aku tak tahu mana dia nak pergi. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Ada pendirian. biasanya polis akan buat speed trap dekat sini. Kalau biasanya hari Sabtu, Ahad mesti ada. So biar maintain 90 ataupun kurang lagi. Dan lepas je daripada kawasan lepas je daripada ni flyover ni, baru korang boleh tekan lebih sikit lah. Sebab
Maksudnya kalau kata ada speed trap, dia orang akan tahan di bahagian depan dekat jalan di hadapan. Jadi korang tak boleh nak ke mana-mana, confirm kena tahan lah. Lagi satu, daripada Pejala ni nak turun ke Ngarang ke Damansara ni, dia menurun bukit. So itu pun salah satu punca kita boleh lebih daripada 90 km sejam tu. Jadi terpaksa berhati-hati, terpaksa slow, alert pada speed limit. Kadang-kadang tak perasan, confirm tak perasan. Aku kadang-kadang 100, 110 juga dekat sini. Sampai depan dah kena tahan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, belum lagi pernah kena tahan. Walaupun kadang ada terlebih, mungkin masih baik, tak nampak, tak cantik ke apa. Okey, setakat ni saja vlog aku untuk hari ni, hari terakhir pada bulan ni untuk kerja. So lepas pada 2 minggu ni kita tak tahu lagi apa tindakan kerajaan dan apa tindakan office, sama ada masih lagi tutup ataupun sebaliknya. Jadi aku harapkan itulah apa yang aku katakan, harap kita ikut je arahan daripada pihak kerajaan, sebab ini merupakan satu tindakan yang drastik lah bagi kita yang tak pernah rasa darurat, tentang darurat ataupun sekatan perjalanan apa semua. Ini bagi aku ni yang kali pertama lah. Jadi kita ikut arahan, bersedia, bersabar dan jangan viralkan apa-apa yang patut. Jadi itu nasihat aku. Dan bagi mereka yang merancang untuk pergi ke melancong di dalam negeri ke, kalau boleh batalkan, duduk rumah supaya penularan ni dapat dibentras, dapat dibendung dengan sebaik yang mungkin. So untuk vlog kali ni aku rasa setakat ni saja, dan kita berdoa agar permasalahan ni dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Okey, sampai di sini saja dari Mr. Cilabai Official. So kita jumpa di lain vlog. Assalamualaikum.